Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan kuliah kita pada malam ini insya-Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 surah Al-Baqarah, muka surat 5. Betul eh? Muka surat 5. Kita baca, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita dan memberi kita istiqamah untuk memperdalami, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Kalau kita masih ingat lagi, saya nak revise balik surah Al-Baqarah. 20 ayat yang pertama merupakan muqaddimah, iaitu ciri-ciri golongan-golongan ataupun sifat-sifat golongan yang Allah murka dan Allah sesatkan dia, dan juga golongan yang beriman. 1 hingga 5 merupakan golongan yang beriman yang Allah redha, yakni ahli syurga. Ayat 6 hingga ayat yang ke-20 merupakan golongan-golongan yang Allah murka, yakni calon-calon neraka jahanam yang Allah akan humban dia ke dalam neraka jahanam. Yang pertama mungkin dia sifat kesombongan dia, dan yang kedua sifat kejahilan dia, yakni 4 golongan yang Allah kelompokkan golongan yang sesat, iaitu golongan Yahudi dikelompokkan bersama dengan golongan musyrikin, golongan sombong, dan golongan yang kedua ialah golongan yang sesat, yakni jahil, iaitu Allah kelompokkan 2 golongan, iaitu golongan munafikin dan juga golongan Nasara. Jadi bila kita jelas dah sifat-sifat mereka, maka kalau ada sifat-sifat tersebut menyamai dengan sifat dalam diri kita, maka kita kena buang dia. Kita kena tinggalkan sifat-sifat tersebut, kerana dengan sifat tersebut menyebabkan kita akan terdorong kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-29 yang kita baca sekejap tadi merupakan dakwa surah. Perkara pokoknya Allah nak ceritakan, wahai hamba, dah kamu kenal dah sifat-sifat golongan yang aku benci dan aku murka, maka kembalilah ke jalan aku dengan cara beribadah kepada aku. Dalilnya Allah buatlah dalil-dalil akli, dalil akal dia, dalil nakli dia, dan dalil wahyi dia
maka kita tengok semua sekali dah dalil dia. Maka ayat yang kita baca sekejap tadi, sambungan merupakan sambungan dalil akli. Kenapa kita perlu mesti bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sambung ayat 29 dan 30. Dan daripada 31 hingga 39 itu Allah nak bangkitkan asal usul kita. Wahai hamba, kamu kenal siapa diri kamu, siapa kawan kamu, siapa musuh kamu. Kamu boleh duduk dengan aman dalam dunia bila kamu kenal asal usul kamu, kenal musuh kamu, kenal kawan kamu. Ayat 31 hingga ayat yang ke-39. Lepas itu baru kita masuk pada ciri-ciri orang Yahudi yang Allah nak perkenalkan dengan kita, golongan yang sombong tadi. Ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqala 28 ayat 28. Kaifa takfuruna billah? Kaifa, bagaimana halnya wahai hamba, takfuruna, kamu engkar. Bagaimana hamba, aku ciptakan kamu, aku hidupkan kamu, aku matikan kamu. Bagaimana kamu masih lagi mengingkari billah? Kenapa kita engkar dengan Allah? Di sini ahli tafsir mengatakan engkar di sini engkar kepada Allah, engkar dari segi yang pertama. Apa maksud engkar dengan Allah? Kalau kita percaya, semua percaya Allah ada, Allah wujud, kita percaya. Engkar untuk kita ialah engkar di sini takfuruna tauhid billah, untuk mentauhidkan Allah. Allah suruh, ada hajat wahai hamba, minta dengan aku supaya aku sempurnakan. Ada masalah wahai hamba, bagi tahu aku supaya aku selesaikan. Tetapi dalam masa yang sama, masyarakat Islam ini, yang mengaku Islam ini, takfuruna tauhidi billah, mengekari untuk mentauhidkan Allah. Dengan Allah pun dia minta, dia berdoa, dia solat, hajat, dia buat segala-galanya untuk Allah. Dalam masa yang sama juga, dia masih lagi menyeru perkara-perkara luar biasa dengan selain Allah. Pergi jumpa bomoh-bomoh, menyeru roh-roh wali, pergi puja jin-jin. Ini kesamaran dia. Maka itu maksud dia, mengekari untuk mentauhidkan Allah dengan cara bersama Allah dia menyeru juga kepada perkara-perkara selain Allah. Itu pertama. Dan untuk tafsir yang kedua, takfuruna billah di sini ialah takfuruna wujubillah. Maknanya kewujudan Allah, tak percaya dengan Allah ada. Tapi ini sebenarnya hanya sebagai kecil saja, dipanggil firqah dahriyah, golongan-golongan yang tak ada agama, golongan-golongan yang tak yakin adanya Allah. Maka golongan ini pun ahli tafsir menukilkan juga bagaimana mereka mengingkari adanya Allah. Maka bila ada hujah macam ini, kenapa wahai hamba untuk kita, saya baca untuk kita, kenapa hamba bersama-sama Allah juga kamu minta pertolongan selain aku, selain Allah, sedangkan wa kuntum amwatan fa ahyakum, padahal kamu kena ingat wahai hamba, aku yang matikan kamu dan aku yang hidupkan kamu. Apa Allah kata aku matikan kamu. Matikan kamu di sini maksudnya ialah sebelum Allah cipta kita ini, kita tidak ada. Mana tidak ada, kita masih lagi belum dibuat lagi. Masih lagi mak bapak kita berlaku persetubuhan. Bila mereka bersama, mereka keluar air mani. Bila keluar air mani masuk 120 hari itu 4 bulan, barulah Allah. Ketika itu tak ada. Anggap kita mati. Maka bila cukup 120 hari, 4 bulan, barulah Allah hidupkan kita. Itu hidup dalam rahim mak kita. Maka ketika itu maka kita pun mati, hidup balik. Mati, hidupkan balik. Lepas itu thumma yumitukum. Maka bila kita hidup, kadang-kadang dewasa, kadang-kadang mati, ketika budak lagi, Allah akan matikan kita balik. Thumma yumitukum. Lepas tu bila kita mati, thumma yuhyikum, kita dibangkitkan balik, dihidupkan balik. 2 kali mati, 2 kali hidup manusia ini. Wahai hamba, ada tak ada orang boleh hidupkan kamu, boleh matikan kamu? Maka kalau tak ada, hanya aku saja wahai hamba yang boleh menghidupkan kamu 2 kali, mematikan kamu 2 kali. Dan bila kamu hidup yang kedua tersebut, dibangkitkan semula,
Maka summa ilaihi turja'un, pada Allah kamu dikembalikan dan tak akan mati-mati lagi. Jadi bila kita dengar ayat-ayat yang macam ini dipanggil ayat apa ni? Dalil akli. Dalil akal kita untuk berfikir kita ni sebenarnya bukan berlaku sendiri ataupun bukan berlaku hasil mak bapak kita. Kita ni Allah yang cipta kita, Allah yang buat kita. Allah nak tunjuk dengan kita ni, wahai hamba, memandangkan aku saja ada kudrat menghidupkan kamu, mematikan kamu, dan kamu pasti jumpa aku balik, maka bergantung haraplah dengan aku, wahai hamba. Bagaimana kamu boleh bersama-sama aku dengan kamu bergantung harap dengan perkara-perkara lain? Bagaimana mungkin, wahai hamba, jasa aku amat besar hidupkan mati kamu, kamu masih lagi berpaling daripada mentauhidkan aku? Itu maksudnya. Maka itu dalil akli, dipanggil dalil akli anfusi, dalil akli kemanusiaan. Bagaimana Allah buat kita, jaga kita semua sekali. Jadi bila memandang itu, balaslah jasa Allah, balas dengan jasa Allah dengan memberi ketaatan kepada dia. Itu 28. Ayat 29 pun sama juga, Allah nak membuktikan kenapa kita hanya beribadat dengan dia. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul lazina, wahai hamba, kenapa kamu tak nak beribadat dengan aku saja, tumpukan seluruh jiwa raga kamu, ada hajat dengan aku, masalah dengan aku, kerana dalil yang 29. Apa dia, kita baca. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah kata, dialah Allah, dialah Allah yang apa? Khalaqalakum, dia yang menciptakan kamu segala yang ada di bumi. Maksudnya Allah yang menciptakan untuk kita. Jasa Allah, dia buat segala apa yang di bumi, ma fil ardi jami'a, semua sekali. Thumma stawa, kemudian kosatkan. Dia tawajuhlah ila sama'i, ke nak cipta langit pula. Fasawahun sab'a samawat, 7 lapis langit. Mula-mula Allah ciptakan bumi untuk kita, dah, selama 2 hari dalam ayat lain. Lepas tu Allah ciptakan takdir dalam bumi, segala hasil bumi untuk kita semua selama 2 hari, 4 hari. Lalu dia kuasa untuk cipta langit pula selama dua masa lah, bukan 2 hari 2 masa cipta bumi, 2 masa cerita rezeki dalam bumi, dan 2 masa Allah ciptakan 7 lapis langit tersebut. Untuk siapa? Untuk kita semua. Maka Allah nak zahirkan akal kita berfikir, wahai hamba, aku sayang sangat dengan kamu, wahai hamba. Aku buat bumi, aku bagi rezeki seluruh di bumi untuk kamu, wahai hamba. Aku buat langit, wahai hamba, sebanyak 7 lapis untuk kamu semua, wahai hamba. Kenapa kamu tak merasai hebatnya aku? Kenapa kamu tak nak balas jasa aku dengan memberi ketaatan kepada aku, wahai hamba? Maka bila kita baca ayat-ayat semacam ini, maka akal kita berfikir, kita jenguk keluar, rupanya betul ada, bumi pun ada, langit pun ada. Kita tengok lapisan pertama langit, dan ada 7 lapis lagi yang gaib, tak nampak. Jadi bagaimana kita tahu langit 7? Maka Allah kata ni, sab'a samawat, aku cipta langit 7 lapis untuk kamu, wahai hamba. Dalam ayat lain, lapis yang pertama yang kita nampak ini, aku hiasi dengan bulan bintang yang cantik untuk kamu lihat langit dunia ini. Maka wa huwa bikulli syai'in alim, dan maka Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Maka dah tengok dah kudrat Allah, tengok dah jasa Allah, tengoknya maha kudrat dia. Kenapa kita masih lagi tak taat dengan dia? Kenapa kita masih lagi tak gerun dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Allah di sini untuk mewujudkan perasaan gerunnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya akal kita berfikir, tengok saja jasa Allah, kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah yang bagi segala-gala kepada aku ini. Berdoalah. Dan wahai Allah, memandangkan kudrat kamu yang cipta segala-gala ni, ampunlah aku dan jauhlah aku daripada azab neraka Jahannam. Apa-apa doa saja yang menyebabkan kita pergi ke alam akhirat, Allah bagi kesenangan kepada kita. Maka selesai daripada ayat yang ke-21 hingga 29. Allah nak memperkenalkan diri dia, memperkenalkan sifat-sifat dia, memperkenalkan kudrat dia, memperkenalkan jasa dia, supaya kita memberi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak rasa sombong lagi untuk mengikuti segala arahan-arahan dia. Selesai bab Allah kenalkan diri dia dan kudrat dia.
Ayat yang ke-30 kita ini masuk tajuk pagi. 30 hingga 39 Allah nak perkenalkan asal usul. Siapa kita ni? Tiba-tiba ada dunia ni. Maka Allah buatlah asal usul penciptaan kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu berfirman kepada malaikat. Tuhan kamu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, sesungguhnya ja'ilun ini ja'ilun, aku pasti akan menjadikan. Dia ingin tafsir betul-betul ni. Jangan kita tafsir Allah tanya malaikat, wahai malaikat, aku nak tanya kamu boleh tak boleh aku nak buat manusia. Bukan kena pasti. Ja'ilun ini ialah wahai malaikat, aku pasti akan menciptakan atas muka bumi ini khalifah. Dia buat penegasan. Ayat penegasan, aku akan lantik, aku cipta makhluk atas muka bumi sebagai khalifah. Khalifah ini apa dia? Khalifah ini ada 3 tafsir. Banyak tafsir, tapi yang popularnya 3 tafsir sebab khalifah. Yang pertama, atas muka bumi ini khalifah yang pertama ialah siapa dia? Sebelum manusia ini bersilih ganti dengan jin. Sebelum manusia Allah cipta, dunia ini didiami oleh para jin. Kena ingat ada 3 makhluk utama yang berlakon dalam dunia ini. Yang pertama malaikat, orang yang paling baik. Allah nak suruh kita tiru dia. Kawan kita sepatutnya nak pergi syurga, kena berkawan dengan malaikat, tiru perangai malaikat. Yang kedua, Allah cipta jin. Jin yang jahat nama dia syaitan. Yang paling jahat lagi golongan dipanggil iblis. Maka ini musuh, adu mubin, musuh yang nyata. Allah nak kenalkan kita dengan golongan jin dalam golongan iblis ini. Dan yang ketiga makhluk. Jadi khalifah di sini maksud tafsir yang pertama, sebelum Allah nak cipta manusia ini, Allah dah ciptakan terlebih dahulu jin yang duduk atas muka bumi ini. Memandangkan jin ini jahat, dia duduk buat kerosakan atas muka bumi, bergaduh sama sendiri, bertumpah darah sama sendiri, maka Allah telah halau dia. Halau ke mana? Ilal jazair, kepada pulau-pulau tengah-tengah laut, jauh sangat dengan manusia ni. Yang kedua, ila jibal, al-jab ke gunung-gunung, ilal jabal ke pergunungan-pergunungan. Maka jin-jin sekarang ni dia tak ada. Dia ada sini nak tipu kita je. Rumah dia, kerajaan dia, bangunan dia di pulau-pulau jauh dengan laut dan di gunung-gunung yang tidak ada. Allah halau dia. Itu pertama. Maka bersilih ganti, ini khalifah yang pertama. Tafsir yang kedua, khalifah yang kedua ialah manusia bersilih ganti. Lepas datuk kita, ayah kita, lepas ayah kita, lepas kita, anak kita, lepas cucu kita bersilih ganti. Itu tafsir yang kedua pun khalifah juga. Betul semua ni. Tafsir yang ketiga, khalifah di sini ialah lahirnya golongan yang mentadbir dunia dengan syariat. Yang jaga hubungan dengan Allah, jaga adab sama manusia. Hubungan dengan Allah dipanggil ibadat, hubungan dengan manusia dipanggil adat. Maka orang yang meneruskan kerja-kerja untuk membangunkan bumi dengan kebaikan-kebaikan dengan syariat. Itu maksud khalifah. Jadi 3 tafsir, semboleh banyak tafsir-tafsir yang ada perkara-perkara ini. Jadi bila Allah bagi tahu malaikat, bagi tahu ini dia akan pasti lakukan. Maka apa dia kata? Malaikat kata balik. Malaikat tanya dia. Malaikat tanya ni jangan malaikat bantah. Jangan kita tafsirkan atau terjemah malaikat membantah atas penciptaan manusia. Malaikat tanya Allah, wahai Allah, pasal malaikat ini tidak akan bantah. Malaikat tidak akan berani membantah setiap arahan Allah. Yang berani bantah arahan Allah, siapa dia? Manusia yang kerdil ini dan para jin yang jahat itu. Dua ni je berani, yang lain tak berani. Bumi ke langit ke makhluk yang paling besar pun takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah cipta bumi, Allah kata, wahai bumi kemari kamu, wahai langit kemari kamu. Kamu nak ikut tak ikut dengan arahan aku ini? Bumi kata lain kata, wahai Allah, aku akan mengikut apa saja titah kamu dengan sukarela. Tengok, bumi, langit begitu besar, begitu kukuh pun takut nak ekar arahan Allah. Tiba-tiba manusia yang begitu hina, begitu kerdil ini sanggup melengah-lengahkan arahan Allah.
Sanggup tak nak belajar ayat-ayat Allah, walaupun ayat Allah turunkan 30, hanya 30 juzuk Quran pun tak habis-habis 30 juzuk ni. Sedangkan perkara-perkara lain sanggup. Degilnya manusia. Sedangkan ini wahyu Allah yang Allah akan tanya nanti. Tapi ini pun manusia tangguh-tangguh pandang remeh dengan kitab Allah Subhanahu makhluk. Begitu juga dengan jin ini. Maka qalu, mereka tanya, ataj'alu fiha man yufsidu, wahai Allah, sungguhnya mereka bertanya tentang hikmah. Mereka tanya ni, wahai Allah, apa sebenarnya hikmah kamu nak jadikan manusia ini? Kami tak tahu, wahai Allah. Kena lembut macam tu, kena tafsir macam tu, kita kena pandai. Pasal takut kita terjemah salah menyebabkan kita belajar cara yang salah. Wahai Allah, apa sebenarnya hikmah ataupun tujuan ketetapan kamu yang menjadikan manusia ini? Adakah engkau, ya Tuhan kami, man yufsidu fiha wa yasfikud dima, nak menjadikan manusia ini di bumi ini orang yang yufsidu fiha wa yasfiku, orang yang membuat zalim, bencana, dan juga wa yusfikud dima, menumpahkan darah, selalu bergaduh. Bergaduh sama sendiri, buat kerosakan alam ini. Maknanya Allah suruh, dia engkar, dia zalim. Yang kedua, bergaduh sama sendiri. Ini fi'il manusia. Timbul soalan, daripada mana mereka tahu? Manusia belum cipta lagi, dah tanya dah. Wahai Allah, apa hikmahnya kamu nak cipta manusia atas muka bumi ini? Dah tahu dah manusia ini akan melakukan kezaliman, engkar arahan kamu, dan juga akan bergaduh sama sendiri, bertelingkah sama sendiri, berlaku pertumpahan darah atas bumi ini. Apa hikmah dia? Soalan, daripada mana tahu? Sedangkan manusia belum cipta lagi. Ini perkara gaib. Ini tafsir mengatakan dua jawapan dia. Yang pertama, sebelum malaikat tanya ini, terlebih dahulu Allah bagi tahu dia. Wahai malaikat, ciri-ciri manusia ini kelantik atas muka bumi ini, sebenarnya ada perkara bila mana dia engkar ilmu yang aku bagi dia tak ikut ilmu aku, maka dia akan merosakkan muka bumi, dia akan berbunuh sama sendiri. Allah bagi tahu malaikat dah sebelum tu. Sebelum malaikat tanya ni. Itu tafsir yang pertama. Wahai malaikat, sebelum lepas aku lantik manusia ini, aku akan turunkan kitab, yang ilmu lah. Di mana kalau manusia tersebut tak baca ilmu aku ini, tak baca kitab aku ini, dia akan jadi jahat. Itu pertama. Lepas tu malaikat tanya apa hikmah tadi. Yang kedua, apa tu, malaikat berdasarkan pengalaman penciptaan jin atas muka bumi. Jin ini dah lantik bumi, dia jadi raja muka bumi, dia jadi khalifah muka bumi, maka dia langgar perintah-perintah Allah. Dan juga dia bergaduh sama sendiri. Maka pengalaman jin ini, malaikat tanya takut-takut, manusia pun akan berlaku perkara yang sama dengan jin tadi. Itu maksud dia. Maka dua perkara tadi, dua perkara. Kalau kita tafsir yang salah, daripada mana tahu kita, malaikat tahu sendiri, kita telah melakukan kesalahan dalam akidah. Pasal yang tahu benda gaib hanya Allah. Selain Allah tidak tahu benda gaib. Maka itu kita kena tafsir semacam itu. Sedangkan mereka kata, apa lagi hikmah riwayat Allah, sedangkan kamu dah jadikan aku, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Aku pun, wahai Allah, kamu dah jadikan dah orang yang taat sangat dengan kamu dah, orang yang taat kehidupan aku. Nusabbih, kami selalu mensucikan diri kamu, wahai Allah. Setiap saat kami tak pernah tak taat dengan kamu, wahai Allah. Setiap saat kami hanya mentasbih pada kamu, wahai Allah. Kenapa perlu lagi orang jahat untuk kamu cipta, wahai Allah? Tengok ni, orang yang paling baik, malaikat yang tak pernah bantah, dia mengaku sini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal aku memujimu dan mensuci kamu. Dia kata macam tu tak? Maka Allah jawab dengan tegas. Maka bila malaikat tanya hikmah macam tu, yang dia jadi macam itu, maka Allah kata, Allah firman, qala inni a'lamu, sungguhnya wahai malaikat, kamu tak tahu, ma la ta'lam, apa yang aku tahu. Tegas, mana uslub tegas. Uslub tegas, tak nak bagi malaikat bercakap lagi. Macam kita lah, dia ada gaya bahasa ni, kadang-kadang tegas, kadang-kadang bagi alasan-alasan. Kali ini Allah menggunakan bahasa yang tegas. Kamu tahu apa yang
aku tahu. Stop cakap. Maka malaikat pun senyap. Macam kita lah, buat air bos. Tanya, okey. Tak tanya, buat air pasal malam ni ramai orang. Banyak itu uslub yang banyak tolak ansur. Tegak, buat. Jangan tanya lagi. Maksud terus. Maka malaikat pun terus senyap. Itu cerita dia. Maka satu bab, kamu tak tahu apa yang aku mengetahui. Maka bila habis macam itu, maka sampailah yang kedua, Allah nak tunjuk ilmu. Ni untuk kita ni. Nak ceritanya, Allah kata aku ada strategi nak bagi kepada manusia ini satu ilmu. Satu ilmu, kalau manusia ini tak ikut ilmu ini, manusia akan aku humbankan ke neraka jahanam. Kalau manusia tak ikut ilmu aku ini, manusia akan menjadi hina, lebih hina lagi daripada binatang ternakan. Ilmu apa ni? Allah kiah dulu dengan ilmu yang nak bagi tahu. Wa 'allama Adamal asma'. Maka dan ia telah mengajarkan, maka dia pun cipta Nabi Adam. Dia ayat lain dicipta Nabi Adam lah. Ni rekasan dia. Wa 'allama Adamal asma'. Maka dia mengajarkan Nabi Adam apa? Asma. Asma nama-nama sifat lah, benda dan nama dia. Usmu dan nama dia. Benda, ini benda, nama apa? Kotak. Ini benda apa? Ini gelas. Tafsir banyaklah mengatakan. Ini tafsir lah, tak ada yang sahih. Tafsir mengatakan dia tunjukkan periuk, ini nama apa? Nama periuk, itu nama senduk, itu nama sudu, itu nama cerik. Dibagi tahu macam itu. Tapi tak ada yang sahih lah. Itu hanya Israeliat. Ini al-tafsir. Cuma yang Allah ceritanya, wa 'allama Adamal asma', aku bagi tahu wahai Adam, ada yang mengajarkan Adam ini asma, nama-nama kullaha, dan dia thumma arad, dia tunjukkan. Ini apa? Ini telefon. Ini apa? Ini bunga. Bagi tahu dia. Itu ilmu. Nak ceritanya Nabi Adam tak tahu, tapi dia bagi tahu nama-nama, maka itulah ilmu. Apa yang Allah bagi tahu itulah ilmu. Untuk kita, apa mana ilmu dia? Al-Quran. Allah bagi Quran dengan kita tu ilmu untuk kita tahu. Tiba-tiba kita tak faham. Maka nak cerita itu maka di sini apa dia? Maka dia ceritalah thumma aradon, dia kemudian dia mempamerkan, memperlihatkan benda-benda tersebut. Thumma, kemudian dia aradahum 'alal malaikah, dia ditunjuk pada malaikat pula. Thumma aradahum 'alal malaikah, dan barang-barang tadi yang dia bagi tahu pada Nabi Adam, dia tunjuk Nabi Adam, dia bagi tahu nama-nama dia, ilmu dia, Nabi Adam tahu dah. Dia pergi jumpa malaikat balik. Wahai malaikat, barang yang sama. Tanya, ini apa? Tanya malaikat balik. Sedangkan Allah tak bagi tahu malaikat. Maka thumma aradahum 'alal malaikat, tunjuk pada malaikat balik barang-barang tahu tadi. Faqala ambiuni, beritahu wahai malaikat, ambiuni, bagi tahu aku wahai malaikat, bi asma'i haula. Apa barang-barang ni? Barang ni barang apa? Barang tu barang apa wahai malaikat? In kuntum shadiqin, kalau kamu betul-betul orang yang mengetahui. Tengok ni. Dia tak bagi tahu. Yang ni dia bagi tahu. Macam tak adil je. Tak? Macam ni kita hurah kemudian. Jangan kata Allah tak adil. Allah adil tunjuknya benda lain yang penting ni. Allah nak tunjukkan manusia ini kalau tak rujuk ilmu dia akan jadi sehina-hinanya. Tapi kalau guna ilmu dia ni setinggi-tingginya, nak ceritanya lebih tinggi daripada malaikat. Ini Allah cerita ni. Maka ha'un kuntum shadiqin. Tengok ni. Ini Allah nak kenakan kawan kita. Allah nak kenakan insan yang paling baik. Kalau kita tiru perangai dia, baik perangai macam dia, berkawan dengan dia, kita ahli syurga. Maka wahai hamba, asal usul kamu ini aku akan perkenalkan, iaitu kawan yang paling baik. Kamu perlu duduk bersama-sama dengan dia. Siapa dia? Ni malaikat. Tengok orang baik Qalu, tengok malaikat kata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci, tengok dia. Maha suci engkau wahai Allah. Tengok orang baik mesti dia cakap dengan Allah, maha suci. Maha suci engkau wahai Allah, tidak ada orang sesuci kamu. Pasal pergantungan dia hanya untuk Allah semata-mata. Maha suci engkau, la ilma lana ma 'allamtana. Kami tidak mempunyai apa-apa pengetahuan selain daripada apa yang kamu ajar pada kami wahai Allah. Nak cerita di sini tuan-tuan puan-puan, nak balik pada pengajian kita boleh ambil di sini
ilmu amalan-amalan kita, kalau Allah tak ajar sama ada dalam kitab dia ataupun Allah tak ajar dengan Nabi dia, maka itu bukan ilmu. Itulah merupakan perkara-perkara baru dalam bidang agama. Yang dia ajar saja untuk sebagai ilmu. Innaka antal alimul hakim. Anta, sungguhnya kamulah wahai Allah, al-alim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka Allah pun, malaikat pun kena, wahai Allah, tidak ada orang sesuci kamu yang ada sifat al-alim. Apa dia? Yang ada sifat maha mengetahui. Allah tahu, orang lain tak tahu. Lepas tu kena rujuk dengan dia. Yang kedua, Al-Hakim, maha bijaksana. Setiap Allah pilih sesiapa tu atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak pilih orang datang mengaji ke, nak pilih orang datang apa buat kebaikan ke, itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cerita orang yang baik, dia mengaku dia tak tahu, dia mengadu Allah yang maha mengetahui. Nah, itu ciri-ciri orang baik. Kalau dia tak tahu, dia mengaku dia tak tahu. Dia tak ada goreng ke sana kemari dah. Kalau tanya orang lain, tanya, dia akan goreng berbagai-bagai cerita dulu. Benda-benda jahat, benda-benda tak betul pun dia kata ada fadilat tentu. Itu merupakan manusia yang sombong. Tapi malaikat yang betul, selagi tak ada dalil bukti, malaikat tak akan cerita. Begitu juga dengan amalan-amalan sekarang ni. Maka dah tahu dengan cerita macam itu, maka Allah pun tanya balik, nak buktikan. Allah nak bukti pada malaikat bagaimana sifat Nabi Adam bila Allah bagi ilmu tadi. Wala ya Adam, hei Nabi Adam, hei Adam, wahai Adam, ambi'hum bi asma'ihim, terang kepada aku apa dia nama-nama ini, nama-nama kepada mereka semua, apa dia nama ini? Falamma ambahum bi asma'ihim, maka Nabi Adam menerangkan nama-nama benda itu kepada mereka. Falamma ambahum bi asma'ihim, maka Nabi ceritalah ini periuk itu, cerita sekali lah. Maka Allah pun berfirman kepada malaikat balik. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktimun. Wahai malaikat, bukankah aku dah kata dah. Bukan aku kata bahawanya hanya aku saja yang maha mengetahui segala perkara-perkara gaib. Selain aku tidak ada tahu perkara gaib. Maknanya bila kita kenal dah, Allah kenalkan diri dia, maka dan aku maha mengetahui apa-apa yang jelas, yang nyata, ataupun apa-apa benda yang kamu sembunyikan. Nah, cerita di sininya Allah tunjuk baliklah, hanya orang yang Allah bagi ilmu kalau dapat ilmu tersebut, maka itulah ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Nah, cerita di sini bahawasanya untuk ibrah kita, untuk ibrah kita, perkara utama yang Allah nak ceritakan ialah ilmu. Manusia selagi Allah tak bagi ilmu, tak tahu apa-apa. Bila bagi ilmu, barulah manusia menjadi cerdik, menjadi pintar. Tanpa ilmu, manusia akan jadi sombong dan juga menjadi jahil. Sebab itu bila Allah turunkan ilmu yang pertama dia, kitab, untuk umat akhir zaman, kitab Al-Quran. Sebab tu kalau manusia tak menggunakan akal dia untuk belajar memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, menggunakan Al-Quran, maka mereka lebih hina lagi daripada binatang ternakan. Tetapi kalau manusia ini menggunakan akal dia, menggunakan dengan dalil-dalil Al-Quran, maka dia lebih mulia lagi daripada malaikat tadi. Pasal ilmu tadi. Dalam kes tadi, bila Allah bagi tahu apa sumber tadi, dia belajar, dengar apa yang ceritakan, maka malaikat tak tahu, maka manusia lebih mulia lagi, lebih tahu lagi daripada malaikat bab ini. Nak ceritanya, kita ada Quran, guna Quran, belajar Al-Quran, itulah sesempurna manusia sebenarnya. Sempurna. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Itu hadisnya. Itulah khairukum, orang terbaik ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Mengajar Quran dan belajar Al-Quran. Maka ayat berapa dah? Ayat yang ke-34.
Tadi Allah kena malaikat, ciri-ciri malaikat untuk jadi kawan setia kita. Sekarang Allah kena pula seorang lagi, musuh kita ni. Nak kenakan musuh kita pula. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dia penekasan Sulaiman cerita. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat. Wa idh qulna lil malaikah, dan ketika kami berfirman kepada malaikat, usjudu li adama fasajadu. Wahai Nabi Ibrahim, semua malaikat sujudlah kepada Adam. Illa, kecuali iblis tak sujud. Ada orang tanya juga, kenapa ayat ni Allah tak suruh pun iblis sujud? Orang tanya ni. Kalau orang tanya kita lah, ayat ni mana boleh, tak pernah pun Allah suruh iblis sujud. Tapi tiba-tiba Allah marah dengan iblis bila? Dalam Al-Quran, dalam ayat lain. Dalam surah Al-A'raf sebagai contohnya, Allah ceritakan. Allah kata, kenapa kamu tak sujud pada Adam, wahai iblis, sedangkan aku dah arah pada kamu. Lepas tu Quran kita kena baca semua 30 juzuk, 114 surah, pasal dia ada kaitan nak tafsir ayat demi ayat tu. Bukan baca dengan satu je kita boleh bukti dengan ni. Tapi tak sempat kita nak baca surah Al-A'raf. Tuan tengoklah surah Al-A'raf ayat yang keberapa, 15, 16, 17, semua kisah benda yang sama berulang-ulang. Dan banyak sekali dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi pun ada apa ni. Surah Al-Kahfi cerita siapa iblis ni. Iblis fafasaqan daripada jin tadi. Ayat 50. Ingat ayat 50? Surah Kahfi. Orang tanya, mana iblis mari? Iblis ini dalam surah Kahfi. Tak ingat surah Kahfi? Tengok sekejap. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa iblis? Kana minal jinni. Rupa-rupa iblis dalam golongan jin yang jahat, nama dia iblis. Betul tak? Mana iblis daripada ni. Dalam ayat lain iblis pun tolak dengan dia. Maka iblis pun tak sujud. Ini kesombongan yang pertama. Malaikat terus sujud, iblis tak sujud. Maka di sini nak ceritanya, orang yang Allah nak bagi tahu iblis musuh kamu wahai hamba, bila Allah suruh dia engkar. Engkar sama ada dia sombong ataupun dia jahil. Dua-dua. Dia sombong kerana dia belajar, tapi kerana dia lebih, dia tak nak ikut. Yang kedua, dia tak belajar, dia tak tahu. Maka dia buat tak tahu je. Maknanya ini orang jahil. Orang jahil Quran, ataupun orang sombong, tak belajar Al-Quran, sombong belajar, tak nak amal. Maka dua-dua perkara ini ada ciri-ciri iblis. Maka dia pun tak ikutlah. Dia tak ikut. Tak ikut itulah merupakan kawan-kawan iblis ini. Maka kenapa? Aba wastakbar. Maka dia telah melainkan, dia enggan dengan enggan wastakbar, kerana kesombongan dia. Dalam ayat lain lah, wahai Allah, kamu cipta daripada api, dia daripada tanah, takkan aku nak sombong dengan dia. Dia rasa dia lebih hebat lagi daripada manusia, maka dia rasa dia tak nak tunduk kepada manusia yang diketuai oleh Nabi Adam. Maka kesan daripada dia tak ikut arahan Allah, arahan yang paksa dia macam ini, wa kana minal kafirin, maka dia menjadilah iblis tersebut golongan yang kafir, terkeluar daripada agama dia. Kalau ikut tafsir Israeliat berbagai-bagai lah. Ada mengatakan dia daripada golongan malaikat. Itu hanya Israeliat punya cerita. Maka habislah cerita dekat sini. Maka lahirlah dua golongan manusia. Orang yang jahat, nama dia iblis, daripada keturunan jin, yang kita adu mubin, musuh yang nombor satu. Orang baik, nama dia malaikat, dua-dua gaib, yang kita perlu menjadi kawan dengan dia kalau nak jadi syurga. Berkawan dengan malaikat, masuk syurga. Berkawan dengan iblis, masuk neraka. Bagaimana nak tahu benda ni? Bagaimana nak tahu kawan kita iblis ke malaikat? Banyak ayat-ayat yang lain. Nak tahu kita ini berkawan jin, iblis ataupun malaikat, cek diri kita. Dah, surah apa yang saya sering baca ni, ulang-ulang tak apalah. Surah-surah Allah cerita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Sesiapa yang tak nak mengaji, mengambil pengaji pada Al-Quran,
Allah akan letakkan syaitan dengan dia. Automatik. Tak mengaji Quran, tak mengaji faham Quran, automatik Allah hukum dia dengan letak syaitan. Fawalahu qarin, menjadi teman setia dia. Nah, tengok. Maka tak mengaji Quran, automatik syaitan kawan kita. Maka syaitan akan belik kita, jaga kita, bisik kita. Fawalahu qarin fa innahum liyasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Tugas syaitan, teman kita tadi, kesan daripada kita malas memahami Al-Quran, Allah hukum macam tu. Maka dia menghalang kita daripada buat benda-benda baik. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Kita buat jahat, nampak baik juga. Problem ni. Dia menghiasi kita. Menghiasi kita, melengah-lengah ke, tak mengaji ke, nampak baik, tak ada masalah apa pun. Tak mengaji, memahami Quran, tak rasa berdosa, tak rasa bersalah. Tak apa. Pasal kita rasa bersalah bila kita tak mengaji, baca je. Tak mengaji tajwid, rasa bersalah. Nak belajar juga. Tapi tak mengaji memahami Quran, tak mengaji tadabbur, hingga mati tak rasa bersalah. Oh tak apa, nak faham Quran itu untuk ustaz-ustaz je. Kita orang awam ni tak payah. Kalau belajar Quran, ada orang kata begini, sesat. Masya Allah. Satu ustaz tu, dia kata kalau kita mengaji Quran sunnah ni, sesat. Dia kata, mengaji direct dengan Quran, nak mengaji benda lain. Masya Allah. Inilah dah perkara-perkara yang jauh daripada arahan Allah. Allah kata, tak mengaji Quran, tak mengaji memahami Al-Quran, aku akan letak syaitan, hukum kamu, menjadi teman setia kamu. Dah. Malah mengaji bertahun-tahun, malah mengaji lagi. Malah mengaji, hingga malah. Dah. Wa qayyadna lahum, ayat lain pula, wa qayyadna lahum qurana. Maka orang yang malas sangat ni tahu apa ni, maka beribu-ribu syaitan. Wa qayyad, qurana jamak bagi qarin, ramai beribu-ribu syaitan, iblis duduk dengan dia dah, meliputi tubuh dia. Fazayyanu lahum, menghiasi ribu-ribu syaitan dengan kita ni yang tak nampak ni. Nak tengok kulit tak nampak syaitan, pasti dia gaib. Syaitan duduk keliling kita ni. Fazayyana lahum baina aidihim wa ma khalfahum, duduk kiri kanan depan belakang, daripada hujung kuku kaki hingga hujung rambut dipenuhi dengan syaitan. Sebab tu kita rasa malas nak mengaji Quran, malas sangat nak mengaji memahami Quran, malas sangat nak beramal dengan arahan Allah dalam Al-Quran. Maka itu punca dia pasal apa? Pasal syaitan yang Allah hukum kita tak nak mengambil pengajian-pengajian Al-Quran, maka itulah hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ketetapan azab yang Allah tetapkan untuk kita. Mati tak sempat mengaji, mati tak sempat beramal dengan Al-Quran, maka kita mati dalam keadaan bersama-sama dengan jin dan syaitan yang letak dalam neraka Jahannam terus. Maka itulah nak jadi kita lah, tak kita lah. Kita pilih sekarang, wahai hamba. Aku bagi ilmu kepada Nabi Adam, Nabi ada kenal semua barang-barang. Aku bagi ilmu kepada umat Nabi Muhammad, kalau mereka rujuk ilmu tersebut, mereka baca, mereka faham, maka mereka menjadi lebih bijak daripada malaikat. Mereka tahu segalanya. Macam mana? Duduk dalam majlis ilmu semacam ini, malaikat akan turun. Duduk dengan kita. Nah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Nah, nahnu, kami malaikat ni. Malaikat kata ni, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami dahulu dunia ni, di mana majlis ilmu, kami turun bersama kamu, wahai hamba. Kamu nak mati, kami bersama kamu lagi, wahai manusia. Menjadi kawan rapat. Pasal apa? Duduk bertabur, duduk majlis-majlis ilmu, zikir pagi, zikir petang, buat perkara sunnah, maka malaikat akan menjadi teman kita di dunia, di alam barzah, di pada mahsyar, di akhirat, semua sekali malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ayat malaikat turun. Dah mati sambut lagi. Bawa roh kita pergi ke Iliyin. Sayangnya orang nak menjadi hamba, kawan malaikat. Tapi dua ini gaib. Tak tahu. Nak berkawan dengan malaikat, Allah ketahu dah. Gunalah ilmu dia ni. Maka syaitan akan lari. Tak baca ni, syaitan akan masuk, malaikat tak nak jadi kawan. Maka atas kita lah sekarang ini, wahai hamba, kamu nak ikut yang mana? Tanya kamulah. Maka Allah hukum macam itu. Itulah hikmah yang Allah buat Nabi Allah Adam
bagi ilmu kepada Nabi Adam dan tak bagi ilmu kepada ni. Nak ceritanya kalau guna ilmu tersebut maka manusia akan lebih hebat daripada malaikat sini. Maka habis ceritalah. Nah, fatakuna apa tu mana tadi? Tak, maka dia pun wakana minal kafir, dia menjadi orang yang kafir tadi. Ayat 35. Sikit lagi wa qulna ya adam uskun. Maka dah jadi macam itu, dah buat Adam, maka Allah pun perintah dengan Nabi Adam, wahai Adam, wa qulna, dan firman Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, tinggallah dalam syurga dengan pasangan kamu. Wa zaujuka ni ni isteri ni. Kalau ada bos ini dia pasangan. Ahli syurga dengan bidadari itu ada dah. Maknanya tu pasangan, ini isteri dia ni. Anta wa zaujuka, dengan isteri kamu dalam syurga al-jannah. Wahai Adam, duduklah kamu dalam syurga bersama isteri kamu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, maka makanlah makanan sepuas-puasnya apa yang kamu berdua sukai dalam syurga ini. Tapi syurga ini tafsir mengatakan syurga apa tu, cubaan. Syurga bukan syurga yang ni, syurga untuk apa dipanggil, syurga yang Nabi Adam duduk dengan isteri duduk ini ialah syurga ujian lah, bukan syurga untuk sini dunia. Syurga panggil syurga tarbiyah. Syurga tarbiyah, syurga nak belajar. Bila ujian kat situ, mari turun ni, inilah ujian yang sebenarnya. Maka di sini duduk makan mewah, rodan hai susyi'tuma. Cuma satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Cuma jangan kamu menghampiri hadhihi, ini pokok saja. Kamu gunalah, kamu makan, kamu bermewah, kamu duduk, kamu tinggal, semua syurga ini boleh semua. Cuma satu aku minta, wahai Adam, jangan kamu hampiri ini pokok. Kalau kamu hampiri juga, fatakuna minadh zalimin, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini Allah pesan dengan Nabi Adam. Senang tak? Nampak tak? Sebanyak-banyak gunalah. Makan, minumlah. Tetapi satu je jangan guna. Senang kan? Macam kita lah. Ambillah barang-barang semua dengan ekor, dengan kipas, ambil semua lah. Cuma jangan ambil handphone saya aja. Senang lah. Ambil kursi. Jangan ambil handphone saya aja. Maknanya terlalu senang sepatutnya. Tengok, arahan Allah terlalu senang untuk mereka yang mengaji. Tapi tengok bagaimana syaitan yang degil tadi. Tengok bagaimana musuh kita ini nak memulakan operasi dia. Bagaimana musuh ini Allah nak tunjuk bagaimana aduwwum mubin, untuk musuh kamu yang kamu ra'i, yang kamu suka sangat dengan dia ini, yang kamu bela dia ini, yang kamu ni, bagaimana cara dia membisik kepada Nabi Allah Adam. Fa'azallahuma syaitan. Tengok, fa'azallahuma syaitan, maka setelah itu syaitan maka lalu dia fa'azallahuma menggelincir lah, menipu, menukarkan. Syaitan fa'akhrajahuma, lalu mengeluarkannya ke dalam syurga tersebut. Dalam ni ringkasan dalam surah yang lain, surah Al-A'raf sebagai contohnya, dia pergi jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, kamu tahu tak? Tengok ni. Maknanya nak cerita di sini, nak cerita di sini, setiap syariat Allah, setiap suruhan Allah ada fadilat, ada kebaikan. Datang solat berjemaah, ada kebaikan dia 27 kali ganda. Pergi solat sekian-sekian, buat keberkatan sekian-sekian, Allah gandakan keberkatan-keberkatan dia. Jumpa buat amal dalam Lailatul Qadar melebihi 1000 bulan. Nampak sekarang ni? Setiap yang Allah bagi tahu kebaikan, setiap yang Allah suruh beramal, setiap yang Allah nak bagi tahu dalam kitab dia, semua ada kebaikan kalau Allah nyatakan. Tetapi kalau Allah larangan dia, tiba-tiba orang jahat dia mencari larangan Allah, itulah ada kebaikan. Tengok ni, itu syaitan lah tu.
Allah kata, jangan pergi menyeru ruh-ruh wali keramat di kubur-kubur. Syaitan kata, datanglah kat kubur-kubur. Kalau kamu suruh dia boleh selesaikan masalah kamu. Dia boleh bagi kamu sebarang hajat kamu. Tengok cara tak? Setiap yang Allah larang, golongan syaitan akan buat dia perkara-perkara kelebihan yang direka-reka. Maka orang yang jahil akan mengambil yang salah tadi sebagai kelebihan. Maka dia rekalah dalam hadis-hadis palsu, rekaan-rekaan fadilat palsu. Buat sekian-sekian, dapat sekian-sekian. Pergi surau sekian-sekian, duduk 70,000 malaikat. Nah, pergi surau di Macang, Kelantan, nah, pergi berzikir majlis itu, mengaji kat sana, 70,000 malaikat akan ikut berdoa untuk dia. Itu merupakan dia reka-reka fadilat palsu. Jadi di sini Allah kata, wahai Adam, jangan kamu duduk, jangan kamu dekat, jauhi pokok ini. Pasal apa? Ada kebaikan. Tiba-tiba syaitan pergi jumpa dengan Adam. Wahai Adam, mula reka ni, wahai Adam, Allah sungguh sayang dengan kamu, wahai Adam. Dah surah Al-A'raf ceritalah. Ni bahasa saya pusing supaya kita mudah faham lah. Dah, kamu tahu tak kenapa Allah suruh kamu jauhi pokok ini? Kamu tahu tak pokok apa ini? Inilah pokok khuld, pokok kekal. Bukan nama pokok kekal. Pokok kekal ini, kalau kamu duduk pokok ini, kamu kekal dalam syurga. Sebagaimana malaikat-malaikat yang selalu duduk dengan pokok ini. Tengok, dia mula cerita. Allah larang, syaitan akan mencari kelebihan di tempat larangan Allah. Sama dengan perkara-perkara bid'ah yang orang lain suka sangat lakukan. Pasal dia menyangka dengan buat perkara-perkara bid'ah tersebut ada beribu-ribu fadilah yang akan dia dapat. Ini puncanya. Berbagai-bagai perkara khurafat dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan Allah cerita dalam Quran dia Nabi cerita dalam hadis dia. Setiap perkara yang dalil bukti amalan-amalan ataupun akidah yang Allah nyatakan ataupun yang Nabi amalkan, ada kebaikan. Selain daripada ini, orang yang reka-reka itulah semua yang diajar oleh syaitan tadi. Benda kebaikan tinggalkan, tiba-tiba dia pergi pujuk Adam. Kalau kamu duduk dekat, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi sebagaimana malaikat kekal dalam syurga. Kamu tak nak dalam syurga ke, wahai Adam? Tengok. Sedangkan perkara-perkara lain Allah suruh semua dah. Hanya kecil saja. Tengok. Benda kecil pun syaitan manusia ini, sifat utama manusia dilupakan dah. Itu sifat keturunan manusia. Maka ketika itulah Adam dilupakan dengan asbab si iblis tadi. Maka Adam pun dilupakan, maka makan pokok ini. Bakal syaitan nak bukti tu, dia bersumpah, demi Allah, aku adalah penasihat kamu, wahai Adam. Tengok, dia bisik dengan, wahai Adam, aku ini bukan sebarang orang, demi Allah, aku adalah penasihat kamu. Tengok, dia bersumpah yang dia lah penasihat sebenar, sayangnya dia dengan Nabi Adam. Maka Nabi Adam pun dilupa dengan perkara ini, maka dia pun makan buah ini. Maka bila makan tadi, fa'azallahuma syaitana fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka dia pun terkeluar pada dia terikut dengan syaitan tadi. Nampak tak? Bila kita mengikuti benda-benda yang Allah larang, orang lain jual dia yang ada kebaikan, maka kita telah ikut perangai syaitan yang menjadi guru masa mana duduk bersama-sama kita ini. Maka Allah pun perintahlah, memandangkan dia langgar peraturan. Maka wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Maka setelah itu syaitan pun menggelincirkan mereka berdua dari syurga dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada dalam syurga tersebut. Maka kami pun telah berfirman kepada mereka, turunlah kamu. Bila duduk di dunia, sebenarnya hikmah ini nak suruh duduk dunia ini nak menjalani kehidupan ujian yang sebenarnya. Maka wa qulna bitu ba'dukum, turunkan semua sekali, maka anak cucu cicit keturunan kamu, wahai Adam, semua sekali akan duduk dunia, akan
diuji oleh nak ujian atas dunia ini, ujian yang sebenarnya. Tadi untuk ujian syurga, tadi untuk ujian sementara saja. Maka diuji atas dunia ni. Dan bila duduk dunia, di antara kamu wahai Adam, antara manusia-manusia, anak cucu cicit kamu akan menjadi musuh di antara satu sama lain. Nah, musuh tu berbagai-bagai tafsir lah. Ada mengatakan setiap orang baik, ada orang jahat. Ada macam kalau ada Muhammad adalah Abu Jahal, adalah Abu Lahab, ada Nabi Musa adalah Firaun. Itulah dunia. Ada orang mengaji sunnah, ramai orang mengaji bid'ah. Itu dunia. Menjadi musuh di antara satu-satu. Kenapa? Allah kata nak uji. Nak uji ni. Maka qul nabitu ba'dukum li ba'din adu musuhan sama lain. Maka walakum fil ardi mustaqarrun mata'un ilahin. Maka dan bagi kamu di bumi ini tempat menetap, wa mata', hanya sementara aja. Tengok Allah kata ni. Dunia ini mata. Mata ini ialah keindahan yang kita nikmati amat-amat sikit, amat-amat sementara. Mata ini diambil daripada bahasa Arab, asalnya daripada kain perca haid. Orang zaman dahulu ada darah haid ini ditutup kain perca, kain buruk tu, basuh-basuh kain tu, tutup darah sementara. Lepas tu buanglah. Maka dunia itu mata. Dunia ini sikit saja kesenangan, cepat sangat. Maka itulah Allah kata kita yang gila-gila dunia. Sebab tu Al-Quran cerita bab akhirat. Lawan akhirat ialah dunia. Tetapi syaitan teman setia kita tadi menjadikan dunia bukan mata. Dunia ini segala-galanya. Kita suka, leka, gila dengan dunia hingga lupa nak pergi ke hari akhirat. Maka manusia tak ikut ayat ni. Pasal tak faham. Tepat kamu mustaqarrun wa mata'un, kesenangan yang amat sedikit, amat sementara wahai hamba, ilahin, sampai waktu aku akan panggil untuk pergi ke hari akhirat. Kamu akan jumpa aku. Dan bila dalam ayat lain, bila kamu datang jumpa aku, duduk alam barzah saja, kamu hanya rasakan dunia yang kamu rasa lama, dunia yang kamu rasa syok, dunia yang kamu lupa nak mengaji ilmu yang Allah turun ini hanya separuh hari ataupun separuh petang saja wahai hamba. Maka itulah untuk penutup. Tak sempat habis 3 ayat lagi kita sambung minggu depan lah. Kita sambung sebelum kita jumpa tu, kita sambung balik sikit lagi bagaimana kisah Allah nak perkenalkan asal usul kita, asal usul kawan rapat kita, asal usul musuh kita, adu mubin dengan aulad tadi. Tetapi sebahagian besar manusia memilih musuh yang nyata sebagai kawan, meninggalkan kawan yang baik. Itulah sebahagian besar manusia. Kenapa? Pasal tidak menunaikan hak Al-Quran yang benar, yang Allah ceritakan begitu panjang lebar ayat sebelum ini. Pentingnya Al-Quran, tapi manusia terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan supaya jangan dengar, jangan baca Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wahai manusia dah, orang kafir berkata, kalau kamu dengar majlis-majlis Quran, jangan dengar. Kalau kamu dengar pun jangan faham. Buat bising, jangan faham. Maka apa? Pasti inilah syaitan bagaimana pun dia tahu. Kalau tak baca Quran, tak faham Al-Quran, dia tahu dia menjadi kawan karib kepada manusia tersebut. Tapi bila manusia baca Quran, faham Quran, tadabbur Al-Quran, maka malaikat akan menjadi kawan dia. Dia akan duduk jauh sangat. Dia akan ditendang ke pulau-pulau, bukit-bukit yang tidak ada orang. Itulah jauhnya dia dengan Ahlul Quran. Maka nak menjadi kawan malaikat, rujuklah, berkawanlah dengan Al-Quran. Itulah ubat dia. Segala penawar, segala nak pergi akhirat, hanya Al-Quran saja yang kita perlu all out sangat. Tapi kebanyakan kita ala kadar. Pasal apa ala kadar? Pasal kita syaitan tadi membisik tak ada apa. Tidak salah. Tidak rasa salah kalau tak habis, tak faham 30 juzuk ni. Problem kita ni. Apa kita jumpa Allah?
Pasti dia tanya. Pasti kita akan mati. Dan soalan pasti tanya, kenapa tak ada orang ajak ayat kepada kamu, wahai hamba yang kamu tak faham? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Tak ada ke atas dunia dulu? Aku bagi kamu 60 tahun, 70 tahun tu yang kamu tak dengar kata-kata aku dalam kitab aku. Alam ya'tikum nazir. Takadu tamayyazu minal ghaiz, ketika malaikat nak baling kita ke neraka jahanam. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alatuha, berkata penjaga neraka, alam ya'tikum nazir. Tak ada ke dunia yang kamu nak umbar neraka ni yang duk ajar ayat-ayat aku ni? Tahap sabit. Tuan-tuan puan ini sebelum ni penutup ni, nak suruh pendorong sikit. Sabit kita dihumbankan ke neraka jahanam kerana kita tak fikir. Tapi kita faham lah. Bagaimana nak fikir Al-Quran kalau tak faham Al-Quran? Tak dengar, faham dan tak fikir. Maka dengar dan fikir maksudnya faham apa kata-kata Allah. Fikir dan faham ni barulah kita selamat dari neraka jahanam. Nah, dalil. Dalil. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Rintih orang dalam neraka ni. Kalaulah dalam atas dunia dulu aku mendengar orang baca Quran, aku faham aku sedia, au naqilu aku fikir. Aku fikir kata-kata Allah, aku fikir larangan Allah, aku fikir suruhan Allah. Tengok, nescaya aku tak dibakar dengan api neraka jahanam. Sabitnya tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, nak masuk syurga tidak ada pilihan. Nak masuk syurga tidak ada pilihan, kena habis. Dengar katakan semua. Buat tak buat, berdoa dengan Allah, wahai Allah aku tak mampu lagi dengar. Itu tapi masalah kita jauh sangat. Quran kita guna hanya sekadar baca, belajar lagu, hafal, sedangkan hak-hak Al-Quran untuk mengharamkan apa yang Allah haram, menghalalkan apa yang Allah halal, jauh sekali daripada 114 surah. Tapi dalam hati, aku dah syurga dah, aku dah cukup dah cukup segala amalan-amalan. Tidak ada rasa inah mujizat yang Allah bagi ilmu untuk kita. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nak masuk syurga wahai anak cucu Nabi Adam, tunggu kitab hidayah aku. Jumpa kitab Quran lah. Jumpa kitab Al-Quran, pegang dia, baca dia, faham dia. Barulah boleh datang jumpa aku, hai hamba. Baru layak mau jumpa aku di syurga. Maknanya kita baca minggu depan tu, maknanya bila Nabi Adam diperintahkan turun, pesan Allah dah warning dah, wahai Adam, bila kamu turun di dunia, satu je aku minta, kalau kamu nak masuk syurga balik, nak masuk kamu, isteri kamu, anak cucu cicit kamu atas dunia, nak mari syurga balik, satu aku pesan saja, tunggu kitab hidayah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum. Tunggu benda tu, faham benda tu, baca tu, barulah kamu layak mari menemui aku dalam syurga aku. Itu je. Maka kena pegang betul-betul dah. Inilah kata-kata saya, kata-kata orang mengajar lain pun. Tuan-tuan akan ingat bila kita mati nanti pergi jumpa Allah, pasti akan ingat kata-kata ini. Nah, pasti Allah akan keluarkan balik. Keluarkan. Pasal apa? Setiap ahli syurga akan bercakap di pasar-pasar dia. Di tempat-tempat, setiap hari Jumaat dia ada pasar. Dia ada pasar tani lah, pasar tempat orang melepak. Macam kita melepak di warung-warung kan melepak, tapi kita cakap benda-benda lara. Tapi ahli-ahli syurga, kita bercakap sana, berjumpa sana, tak ada kerja apa sana kan. Duk melepak kerja kita. Melepak sana, kita bincang apa? Atas dunia dahulu, seronoknya kita duk belajar Quran, solat berjemaah, dengar kata-kata Allah. Tak. Allah akan wujudnya tu. Kita akan cerita bab mujizat Allah ini yang untungnya kita belajar, untungnya kita dengar kata-kata Allah. Kalau tak belajar ini, dah nescaya kita menjadi macam ni. Nak ceritanya, alladzina yazun, mereka meyakini adanya hari akhirat daripada Al-Quran, barulah dia menjadi ahli syurga. Itulah percakapan ahli syurga. Semua nak sangat dengan Al-Quran, tapi kita lari jauh sangat dengan perkara ini. Kita nak beramal dengan benda-benda lain, sedangkan amalan-amalan sebut semuanya sekali daripada tafsir daripada Al-Quran, ditunjukkan oleh betul-betul hadis Nabi. Maka sama-samalah Allah bagi istiqamah untuk kita terus sehingga mati. Kita kena belajar. Walaupun kalau kita mati awal,
ada hujah depan Allah. Wahai Allah, aku dah masuk dah kelas-kelas mengaji tadabbur, tapi kau matikan aku awal. Ada hujah depan Allah. Tapi kalau kita belajar, maka kita ada hujah depan Allah untuk dengar semua 6,200 lebih kata-kata Allah. 6,200 lebih. Bukan sikit, bukannya tu 6,000 lebih je. Dah. Kita hanya dengar 3 kul saja, faham 3 kul je. Qul Allah, Al-Falaq, An-Nas. 3 tu yang kita faham. Yang lain nahi. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.